الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh AJK Masjid, muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Masih lagi diberikan kepada kita kesihatan yang baik yang dengannya kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti. Okay, muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan berbicara berkaitan dengan sembahyang Jumaat, solat Jumaat. Ayuhal ikhwatul kiram, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Hunaka qissatu imami masjidin waqa'a fil ma'siyah. Di sana ada satu cerita berkaitan dengan seorang imam yang terjebak dalam maksiat. Hazal imam kana kulla yawmin ya'ummun nas fil masjid. Imam tadi setiap hari dia memang menjadi imam di masjid, menjadi imam kepada orang ramai. Wa yad'u an-nasa bi an yatamassaku bil Islam, dan dia sentiasa mengajak orang supaya berpegang teguh kepada Islam. Yaqdi mu'zama waqtihi fil ibadati wa mardatillah. Jadi tuan imam tadi dia memang menghabiskan sebahagian besar waktu dia, masa dia, perjalanan hidup dia dalam melakukan ibadah dan juga mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Zata yaumin, pada suatu hari, zahaba liya'umman nas fil masjid. Dia pergi ke masjid untuk menjadi imam. Wa fi nafsil waqti ra'a bi jiwaril masjid fatatan nusraniyatan jamilatan fi baitiha. Pada masa yang sama dia tertengok, dia ternampak seorang wanita yang Nasrani, seorang wanita yang beragama Kristian berada sebelah masjid tu. Seorang wanita yang cantik di rumahnya. A'jabatuhu hazil fatah, dan wanita tadi memang menggoda dia, menggoda kan. Fatarakal masjidah wa dafa'a baba baiti hazil fatah. Jadi imam tadi tiba-tiba ditinggal masjid dan dia pun pergi ketuk pintu rumah wanita tadi. Wa qala laha, dan dia berkata kepada wanita tadi, uridu an atazawwajaka, uridu an atazawwajaki, halal atau haram ana uriduk. Ayah penting aku nak berkahwin dengan kau, sama ada halal ataupun haram, ya penting aku nak berkahwin dengan kau. Itu jawapan imam kepada wanita tadi. Ini satu kisah yang memang berlaku. Faqalat lahu, maka berkatalah wanita tadi kepada tuan imam, qum bi khutbati indama ya'ti abi. Okey, boleh. Ketika mana ayahku datang balik, masa itulah kamu datang pinang aku. Intazara al-imamul aba hatta ata. Imam tadi pun tunggulah si ayah tadi balik untuk dia meminang wanita tadi. Wa qala lahu, dan imam tadi berkata kepada ayah, kepada wanita tadi, uridu zawaj min ibnatika, aku ingin berkahwin dengan anak perempuan kamu. Qala al-abu, berkatalah ayah kepada wanita tadi, kaifa uzawwijaka ibnati wa anta muslim. Bagaimana aku nak mengahwinkan anakku, anak perempuanku dengan kau sedangkan kamu adalah seorang muslim. Lan yahsul hadza illa iza anta asbahta nasraniyan. Tak akan terjadi, dia kata, kecuali kamu menjadi seorang yang Kristian. Okey. Fa wafaqa al-imamu an yusbaha nasraniyan. Maka imam tadi pun dia kata dia setujulah
untuk nak tukar agama daripada Islam kepada Nasrani semata-mata nak berkahwin dengan anak nak berkahwin dengan wanita yang cantik tadi. Wa khatiba ibnatar rajuli an-nasrani, maka dia pun masuk meminang anak perempuan tadi, wanita tadi kan. Fi nafsil lahzah, pada waktu yang sama, allati irtadda fiha an din islami al-hanif, waqa'a hadzal imam wa mata murtaddan an Islam. Tiba-tiba dia kebah dan dia menjadi seorang yang murtad dan mati dalam keadaan yang keluar daripada agama Islam. Na'udzubillah. Subhanallah, Maha Suci Allah, aslamatul hayatihi, sepanjang hidup dia memang dia seorang muslim, wada'an nasa lil Islam, dan sentiasa mengajak orang kepada Islam, walakinnahu mata 'asin rabbah, tapi akhirnya dia mati seorang yang bukan beragama Islam. Na'udzubillah. Benda ni dia boleh terjadi sebab apa? Sebab manusia ni dia boleh berubah bila-bila masa kan. Cuba kita tengok sehari dua ni berlaku dalam percaturan politik kan, macam mana tiba-tiba boleh berubah kan, daripada hijau kepada biru, biru kepada hijau dan sebagainya kan. Maknanya manusia dia boleh berubah kan. Kita tengok macam mana Imam Tani, na'udzubillah lah. Maknanya dia seorang yang amat berpegang teguh kepada agama, tapi diuji dengan seorang wanita yang cantik, tergoda dengan wanita tadi, sanggup menukarkan agama. Na'udzubillah. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana baginda bersabda, innar rajula la ya'malu az-zaman at-tawila bi'amali ahli al-jannah thumma yakhtimu lahu 'amalahu bi'amali ahli an-nar. Ada seorang yang beramal dengan amalan ahli syurga dalam tempoh yang agak lama, kemudian dia mengakhiri amalan dia dengan amalan ahli neraka, maka dia adalah ahli neraka. Katalah dia ini memang sepanjang hidup dia tak pernah tinggal sembahyang, seorang yang kuat beragama, seorang yang berpegang teguh kepada agama, tiba-tiba nak mati esok lusa jadi orang yang bertukar menjadi orang yang jahat, maka dia adalah ahli neraka. Wa innar rajula la ya'malu az-zaman at-tawila bi'amali ahli an-nar thumma yakhtimu lahu 'amalahu bi'amali ahli al-jannah. Dan ada seseorang yang sepanjang hidup dia ni suka melakukan kejahatan dan dia melakukan amalan ahli neraka, tapi dia akhiri dengan perbuatan yang baik, lalu dia menjadi ahli syurga. Kata kalau orang tu dia memang tak pernah sembahyang, tapi tiba-tiba pada masa umur 50 tahun dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tak meninggalkan sembahyang selepas itu, dan dia mati dalam keadaan yang beriman, maka dia adalah ahli syurga. An Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Ada di zaman dahulu ada seorang lelaki yang pernah membunuh 99 nyawa. 99 nyawa. Fasa'ala an a'lami ahli al-ardi, maka dia pun tanya orang yang paling alim di muka bumi. Fadalla ala rahibin, jadi orang alim tadi menunjukkan dia supaya pergi berjumpa dengan rahib. Fa'atahu, maka lelaki yang bunuh orang tadi datang berjumpa dengan seorang rahib. Faqal, maka dia berkata, innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubatin. Dia telah membunuh 99 nyawa, boleh tak dia nak bertaubat? Adakah taubat dia diterima? Faqala la, maka si rahib tadi berkata tak mungkin. Fakammala bihi mi'atan, faqatalah fakammala bihi mi'atan, maka dia pun bunuh rahib tadi dan dia menjadikan secukup 100 orang dia bunuh kan, 100 orang dia bunuh. Summa sa'ala an a'lami ahli al-ardi, maka dia pun bertanya kepada orang yang paling alim di muka bumi. Fadalla ala rajulin alim, maka orang alim tadi menunjukkan kepada dia seorang lelaki yang alim. Dia pergi berjumpa. Faqal, maka dia kata, innahu qatala 100 nafsin fahal lahu min taubatin. Dia telah bunuh sebanyak 100 nyawa, adakah taubatnya diterima?
Qala na'am, maka dia berkata ya, taubat kamu diterima, boleh diterima. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, tidak ada apa yang boleh menghalang kamu daripada antara kamu dengan taubat. Intaliq ila ardi kaza wa kaza, tapi dia kata dengan syarat kamu kena berhijrah ke bumi yang baik. Sekarang ni kamu berada di bumi yang kamu melakukan kejahatan, kamu kena berpindah kepada suatu negeri yang orang yang baik. Fa inna biha unasan ya'budunallah, di sana terdapat ramai manusia yang beriman kepada Allah. Fa'budillaha ma'ahum, maka kamu hendaklah menyembah Allah bersama dengan mereka. Wala tarji' ila ardika, dengan syarat kamu tak dibenarkan balik ke negeri kamu yang asal. Fa innaha ardusu, kerana negeri kamu itu adalah negeri yang tempat kamu melakukan kejahatan. Fantalaqa hatta idza nasafa at-tariqa atahu al-maut, maka dia lelaki tadi pun, yang bunuh 100 orang tadi pun, dia pergi berjalan menuju ke tempat yang diperintahkan. Sampai di pertengahan jalan, tiba-tiba dia mati. Faqtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab, maka malaikat rahmat dengan malaikat azab macam tak sepakat, tidak sepakat. Faqalat malaikatur rahmah, maka berkatalah malaikatur rahmah, ja'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah, kali datang bertaubat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat malaikatul azab, maka berkatalah malaikat al-azab, innahu lam ya'mal khairan qad, lelaki tadi tu tak ada kebaikan sedikit pun padanya, tak pernah melakukan kebaikan. Fa'atahum malakun fi surati adami, maka datanglah malaikat yang lain yang dalam malaikat dalam bentuk manusia. Faja'aluhu bainahum, maka mereka itu berbincang untuk menyelesaikan masalah. Faqal, maka dia kata, qisu ma bainal ardaini, cuba kamu ukur antara dua tempat. Fa ila ayyitihima kana adna fa huwa laha, yang mana lebih dekat itulah yang menjadi bahagiannya. Maknanya antara malaikat rahmat tadi nak ambil orang tadi, ataupun malaikat yang azab tadi, itu yang nak ambil kan. Jadi hak mana lebih dekat, itulah yang akan menjadi bahagian dia. Faqasuhu fawajaduhu adna ila al-ardi allati arada, maka mereka pun ukur kan, daripada tempat yang lelaki tadi mati, dia ukur yang pertama ke tempat yang dia nak tuju, yang kedua dia ukur jarak di tempat yang ditinggalkan. Maka ternyatalah bahawa tempat yang dia nak tuju tu lebih dekat daripada tempat yang dia berasal tadi. Faqabatuhu malaikatur rahmah, maka malaikat rahmah lah yang cara maknanya nak ceritanya pada kitanya bahawa lelaki yang bunuh 100 orang tadi pun, apabila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kehidupan dia dipenuhi dengan dosa dan maksiat, apatah lagi bunuh 100 nyawa tadi, tapi akhirnya diakhiri dengan kematian yang baik, maka dia adalah ahli syurga. Berbalik dengan wanita lelaki yang pertama tadi kan, macam mana dia seorang yang imam, seorang yang mengajar, seorang yang pendakwah, tiba-tiba dia terpedaya dengan wanita yang cantik, sanggup menukarkan agama, dan matilah keadaan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Dibanding dengan lelaki yang kedua, sekalipun dibunuh seramai 100 orang, tapi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubatnya diterima, dan dia adalah ahli syurga. Jadi pengajaran kita boleh ambil daripada dua kisah ini adalah, yang pertama, kita kena sentiasa minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni tetap iman. Kita dah tahu lagu mana iman kita kan, sebab manusia ni dia boleh berubah. Dia boleh berubah manusia bila-bila masa je. Jadi kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni ditetapkan iman kita dan dimatikan dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala redha kepada kita. Itu pengajaran daripada dua kisah yang disebutkan tadi ya. Okey. Muslimin dan muslimat sekalian, wa min nasaih al-qudama, di antara nasihat al-qudama kepada kita, awalan yang pertama,
mahma a'jabaka na'imud dunya fa na'imul akhirati khairun wa abqa. Apa-apa sekalipun yang menakjubkan kamu terhadap nikmat dunia, kesenangan dunia, kemewahan dunia, fa na'imul akhirati khairun wa abqa. Tapi nikmat akhirat lebih baik dan juga lebih kekal. Jadi tak heran orang yang terpedaya dengan dunia ni, dia tak nampak akhirat. Sedangkan akhirat itu dah nikmat yang berpanjangan, yang tidak ada penghujungnya. Okey, nasihat yang kedua, sihatul badan wal iman min awlal ni'am. Sihat tubuh badan dan sihat iman adalah merupakan nikmat yang paling berharga. Tapi kebanyakan manusia ni, dia tengok nasihat dari segi tubuh badannya kan. Oh, sihat. Kita nak dua. Yang pertama sihat tubuh badan kita, yang kedua sihat dari segi iman kita. Orang yang sihat iman, dia boleh datang masjid. Orang tak sihat iman, tak boleh datang masjid. Tak semestinya orang sihat tubuh badan boleh datang masjid. Kenapa? Kerana tak semestinya sihat tubuh badan, tak semestinya itu sihat dari segi iman dia. Jadi kita nak sihat iman kita dan sihat tubuh badan kita. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tak terhitung betapa banyaknya nikmat Allah kepada kamu. Kita tengok macam kita sedup udara kan, oksigen kan, Allah Ta'ala tak cah pun kan, free je. Itu dah dikira sebagai nikmat yang tak terhitung banyaknya kan. Apatah lagi nikmat-nikmat yang lain. Ayuhal ikhwatul aizza, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Okay, sekarang kita masuk kepada tajuk kita berkaitan dengan perbincangan sembahyang Jumaat. Salatul Jum'ati hiya salatun tuqamu kulla yawmin Jum'atin ba'da dukhuli waqti salati zuhri fi muntasfin nahar ba'da zawali syamsi. Sembahyang Jumaat adalah sembahyang yang didirikan pada setiap hari Jumaat. Ini tidak ada sembahyang Sabtu, tak ada sembahyang Ahad, tak ada sembahyang Isnin, tak ada. Yang adanya adalah sembahyang Jumaat. Selepas masuk waktu Zuhur, dia kalau kita tunaikan sembahyang Jumaat ini sebelum masuk waktu Zuhur tidak sah. Fi muntasifin nahar, pada pertengahan siang hari, tengah hari itu, ba'da zawali syamsi, selepas tergelincir matahari, maknanya selepas masuk waktu Zuhur barulah dia boleh tunaikan sembahyang Jumaat. Wa ishtaratu an yataqaddamaha khutbatani qabla as-salati. Syarat sembahyang Jumaat adalah didahului dengan dua khutbah. Tapi kalau sembahyang sunat hari raya, dua khutbah selepas sembahyang. Sembahyang Jumaat, dua khutbah sebelum sembahyang. Yabda'ul khatibu khutbatal Jum'atil ula, summa yajlisu bi fasilin yasirin, summa yaqumu lil khutbati tsaniyah. Sebab kita tengok kan, yang pertama imam dia kena mulakan dengan khutbah yang pertama, dia rehat sekejap, dia kemudian disambung di khutbah yang kedua. Wa salatul Jum'ati salatun jahriyatun. Sembahyang Jumaat adalah sembahyang yang dibaca dengan nyaring. Kalau kita tengok kan, maknanya sembahyang Zuhur, sembahyang Asar tak dinyaringkan. Tapi kadang-kadang kita pergi masjid kan, macam mana imam yang menjadi imam, dia baca dalam keadaan yang kita sebagai makmum, kita boleh dengar bacaan imam. Sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, 4 rakaat. Subhanallah, pelik dah kan. Sebab tu imam ni dia kena menjadi seorang yang berilmu ya. Kalau imam tu tak berilmu, tak layak jadi imam. Sebab kalau sekiranya imam tu dia baca, kita dengar, dia mengganggu kita tu kan, dia mengganggu kita kan. Sebab tu kita tengok kalau imam yang faham, selepas daripada sembahyang, dia zikir dia tidaklah terlalu kuat kan. Sebab kalau terlalu kuat, dia boleh mengganggu makmum yang masbuk kan. Jadi kalau kita nak zikir-zikir yang sederhana, tidaklah kuat sangat. Begitu juga dengan bacaan sembahyang Zuhur dan juga sembahyang Asar, tak boleh sampai mengganggu makmum kan. Jadi kecuali sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat itu dia ada syiar dia lah.
tatakawwanu min rak'ataini faqat, di mana sembahyang jemaah 2 rakaat. Wa hiya as-salatul jahriyatul wahidatu fi wadhi an-nahar duna baqiyati salawati an-nahariyah. Sembahyang jemaah merupakan satu-satunya sembahyang yang dibaca nyaring bacaannya, sembahyang yang dilakukan pada siang hari. Zuhur tidak, asar tidak. Zukirat salatul jum'ati fi suratul jum'ah fil ayah at-tasi'ah. Sembahyang jemaah ini disebutkan dalam surah Al-Jum'ah pada ayat yang ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Apabila disuruh untuk menunaikan sembahyang Jumaat pada hari Jumaat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kamu menuju untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan sembahyang itulah. Wazarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ayat ini turun ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, kan. Tiba-tiba datang rombongan perniagaan. Ada zaman dulu, kan, datang dengan rombongan lah unta tu. Tiba-tiba para sahabat ni yang duduk dalam masjid ni keluar daripada masjid, pergi pergi ke tempat urusan perniagaan tadi. Maka tinggallah berapa ramai? 12 orang. Maka tinggallah 12 orang. Sebab itu kita tengok dalam masalah bilangan Jumaat, kalau tempat kita ni paling kurang 40 orang. Betul, kan? Tak cukup 40 orang, tak sah sembahyang Jumaat. Okey, kan? Walau bagaimanapun, kalau kita pergi ke tempat yang lain, ke negara yang lain, katakanlah kita pergi ke Perancis, kan, kita tengok kenapa sembahyang Jumaat 12 orang, kan? Kenapa? Kerana pandangan yang berbeza, pandangan yang berbeza. Kita di sini kita mengamalkan pandangan mazhab Syafi'i, iaitulah wajib paling kurang 40 orang. Tapi kadang-kadang kita tengok pada masa PKP baru ni, kan, pernah tak sembahyang dengan 4 orang? Pernah, kan? Ada. Betul, dalam fiqh ni dipanggil iza daqa ittasa'a. Apabila sempit keadaan yang terdesak, maka boleh dibuka ruang. Jadi baru ni masa PKP baru ni, kan, pihak makmum mengarahkan supaya imam 1, imam 2, Bilal, Tok Siap, kan, 4 orang, kan, sembahyang Jumaat. Sah ke tidak? Sah. Sebab ada pandangan mengatakan boleh, tapi dengan syarat keadaan yang tertentu sahaja. Kalau sekarang tak boleh, dia wajib mendapat kebenaran daripada pihak makmum. Pihak makmum tak akan bagi kebenaran kecuali cukup 40. Okey, itu kita faham, ya. Jadi kalau kita pergilah ke tempat negara lain, kan, tiba-tiba kita tengok ada 12 orang sembahyang Jumaat. Ada di Mesir, ada Mesir tu berlambuan. Boleh tak kita masuk sembahyang Jumaat? Boleh, sebab kita mengikut keadaan setempat. Okey. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Yusannu ba'da salatil jum'ati as-salatu bi 4 raka'atin atau bi raka'ataini. Disunatkan kita selepas menunaikan sembahyang fardu Jumaat, kita menunaikan sembahyang sunat. Berapa rakaat? Berapa rakaat? Ya, biasa saya perhatilah 2, kan. Tapi Nabi buat 4. Okey. Yusannu ba'da salatil jum'ati as-salatu bi 4 raka'atin. Disunatkan selepas sembahyang Jumaat kita menunaikan sembahyang sunat 4 rakaat. Au bi raka'ataini, ataupun 2 rakaat. Maknanya siapa nak buat 2 rakaat pun boleh, siapa nak pahala lebih buat 4 rakaat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila seseorang di kalangan kamu selesai sembahyang fardu Jumaat, maka sembahyanglah selepasnya dengan 4 rakaat. Maknanya 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat. Jadi kalau selama ini kita tak tahu, kita tak buat sebab kita tak tahu, kan. Jadi bermula besok, bolehlah bagi mereka yang rajin, tunaikanlah sembahyang sunat
selepas Jumaat dengan 4 rakaat. Okey. Faman shalla ba'da al-jum'ati raka'ataini fahuwa hasanun. Siapa yang sembahyang sunat selepas Jumaat dengan 2 rakaat, maka itu bagus baginya. Wa man zada fa shalla arba'an fahuwa afdal. Tapi siapa yang tambah menjadi 4, maka itu yang lebih utama. Jadi yang penting, janganlah kita ni selepas imam baca doa terus sebalikan. Mana tunaikanlah sembahyang sunat Jumaat yang paling kurang 2 rakaat, paling bagus 4 rakaat. Mana 2 rakaat 2 rakaat. Okey. Ala man tajibul Jumaah. Sembahyang Jumaat ini wajib kepada siapa? Tajibu salatul Jumaati ala man ittasafa bitali. Sewajib sembahyang Jumaat kepada mereka yang bersifat dengan sifat yang berikut. Yang pertama, rajulun, lelaki. Fala tajibu 'alal mar'ati, maka tak wajib sembahyang Jumaat bagi wanita. Yang kedua, mukallaf, orang yang mukallaf. Fala tajibu 'alal majnun wal saghir allazi lam yablugh. Tidak wajib kepada orang gila ataupun kanak-kanak yang tak sampai umur, tapi kanak-kanak hendaklah dibawa ke masjid untuk membiasakan dengan sembahyang Jumaat. Okey. Yang ketiga, mustautin, orang yang menetap. Fala tajibu 'alal musafir, tidak wajib ke atas orang yang musafir. Musafir ni maknanya orang yang berkelana lebih daripada 2 marhalah. Okey, persoalan timbul sekiranya orang tu keluar bermusafir pada hari Jumaat. Yang pertama, 2 situasi. Yang pertama, dia keluar sebelum subuh. Yang kedua, dia keluar selepas subuh. Kalau dia keluar sebelum subuh, tak ada apa-apa masalah. Memang Jumaat tak wajib. Kalau dia keluar selepas subuh hari Jumaat, katakanlah dia pergi KL, dia keluar pukul 8 pagi, maknanya dia keluar selepas subuh kan, maka ada pandangan mengatakan bahawa Jumaat itu wajib kan. Kalau kita tengok dalam kitab lama lah, dan kita tak kuning kan, dia kata siapa yang keluar bermusafir pada hari Jumaat selepas subuh, maka wajiblah dia menunaikan sembahyang Jumaat di pertengahan jalan nanti. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, saya tengok dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh karangan Syekh Almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia kata tak wajib. Tak wajib dan tidak ada dalil yang mewajibkan. Sebab dia kata satu ketika Sayyidina Umar ditanya oleh seorang sahabat, aku nak keluar musafir ni sedangkan hari Jumaat. Maka Sayyidina Umar kata, tak ada masalah, nak keluar lah kan, Jumaat tak wajib sebab kamu musafir kan. Begitulah lebih kurang. Nak cerita pada kita yang bahawa apabila ada 2 pandangan macam ni, kita nak guna yang mana? Boleh guna dua-dua. Siapa yang mengatakan bahawa keluar selepas Jumaat, keluar selepas subuh hari Jumaat, dia kata wajib Jumaat, sila. Tapi siapa nak mengatakan bahawa keluar lepas subuh hari Jumaat dan Jumaat tak wajib pun, sila. Saya pernah berlaku pada satu ketika kan, kami nak pergi KL, ada dalam 2-3 buah kereta lah. Kita berjanji apabila sampai di Bentong nanti waktu Jumaat, tak payah singgah. Kita singgah di Genting Sempahan. Kita sebagai ketua rombongan, kita arah macam tu. Jumaat tak wajib lah. Sampai-sampai di Genting Sempah, tengok-tengok kawan seorang lagi tu berhenti juga sembahyang Jumaat. Bagi dia guna pandangan yang pertama. Maksudnya maknanya Jumaat wajib. Jadi kita tak nak balas ya, kita tak nak balas. Bagi saya lebih senang guna pendapat yang kedua, mengatakan bahawa Jumaat tak wajib bagi mereka yang musafir pada hari Jumaat walaupun dia keluar selepas sembahyang subuh. Boleh faham ya? Boleh kan? Fala tajibu 'alal musafir, maka tak wajib sembahyang Jumaat bagi orang yang bermusafir. Wala man yaskunu fil bawadi kharijal muduni wal qura, dan juga tak wajib sembahyang Jumaat bagi mereka yang duduk terlalu jauh di pedalaman. Sebab bagi dia nak keluar ni dengan basikal, tak ada kenderaan, tak ada motor, tak ada kereta,
terlalu jauh kan, terlalu jauh daripada masjid, kalau nak pergi menyebabkan dia ni memang terlalu sukar, maka tak wajib kan. Katakanlah orang tu duduk di pedalaman Sarawak kan, dengan jalannya, dengan jauhnya, dengan jaraknya, dengan memang payahnya, memang bagi dia tak wajib Jumaat. Okey. Salatul Jum'ati innama tusyra'u bi istima' adadin minan nas. Sembahyang Jumaat ini dapat dilaksanakan dengan beberapa bilangan makmum kan. Kalau kita tengok seperti kata tadi lah, mana kita wajib paling kurang 40 orang. Okey. Faman fatatuhu aw takhallafa anha li'uzrin fa innahu yusalli az-zuhra badalan anha. Siapa yang terlepas sembahyang Jumaat, katakanlah dia ni naik motosikal, tiba-tiba dalam perjalanan pancit kan, maka sampai di tempat masjid tu imam dah selesai sembahyang Jumaat. Dia uzrin, sama ada dia ni terlepas ataupun dia memang uzur tak boleh pergi sembahyang Jumaat, fa innahu yusalli az-zuhra badalan anha, maka dia kenalah sembahyang zuhur sebagai ganti kepada sembahyang Jumaat. Wala tasihhu minhu al-jum'atu, maka tak sah kalau dia sembahyang Jumaat. Katalah dia seorang yang sakit, duduk di hospital, dia tak sembahyang Jumaat, tak boleh, dia wajib sembahyang zuhur. Okey. Man ta'akhkhara an salatil jum'ati falam yudrik ma'al imami illa aqalla min rak'atin fa innahu yutimmu salata zuhran. Okey, siapa yang terlepas daripada imam, katakanlah dia ni dia tak sempat takbir bersama imam kan, sampai tu dia sempat pada rakaat yang kedua, katakanlah nak bersikap kan, pancit tengah jalan, dia pun tumpah orang kan, tiba-tiba sampai di masjid tu, rakaat yang kedua, boleh tak dia niat sembahyang Jumaat? Boleh ke tidak? Jawapan dia boleh. Sebab apa boleh? Paling kurang 1 rakaat. Maknanya kalau dia sampai di masjid, imam berada pada rakaat yang kedua, maka dia niat Allahu Akbar, sahaja aku sembahyang fardu Jumaat 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Selepas imam bagi salam, dia pun bangun, tambah 1 rakaat lagi. Tapi kalau sekiranya dia tidak sempat dengan rakaat yang kedua, katakanlah dia sampai tu imam sudah pun iktidal rakaat yang kedua, jadi bermakna dia tak sempat rakaat yang kedua kan, maka dia wajib sembahyang zuhur, bukan Jumaat. Jadi maknanya Allahu Akbar, sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Selepas imam bagi salam, dia wajib tambah 4 rakaat. Boleh faham ya? Jadi maknanya dia niat Jumaat sekiranya sempat rakaat yang kedua, paling kurang 1 rakaat. Kalau dia tak sempat rakaat yang kedua, maksud rakaat kedua ni pada ketika mana imam qiyam ataupun rakaat. Kalau iktidal tak dapat, rakaat. Apatah lagi imam sedang baca tahiyat akhir, lagi tak dapat rakaat. Jadi soalan tadi tu maknanya kalau dia datang tiba-tiba imam sedang baca tahiyat akhir kan, maka dia tidak dapat rakaat, 1 rakaat tak dapat, maka dia wajib tunai sembahyang zuhur. Okey, boleh kan? Zuhur, bukan Jumaat. Jadi kalau dia datang tu pada rakaat yang kedua kan, imam baca Fatihah, paling kurang 5 rakaat, pun Allahu Akbar, sempat rakaat bersama imam, maka dia niat sembahyang Jumaat.
Okey, boleh kan? Okey, boleh. Okey, kullu man la tajibu alaihi al-jum'atu kal mar'ati wal musafiri fa innaha tasihhu minhu idza sallaha ma'a jama'atil muslimin wa tasqutu anhu biha salatu zuhri. Orang yang tak wajib sembahyang Jumaat, katakanlah wanita kan, tapi dia datang sembahyang Jumaat, boleh ke tidak? Boleh. Dan sah sembahyang dia, dan dia tak perlu sembahyang Zuhur. Kalau di Kelantan tak ada rasanya, tapi kalau di Terengganu, Masjid Rusila, masa saya pernah belajar di Zainal Abidin dulu, memang Masjid Rusila tu disediakan tempat khusus sembahyang Jumaat bagi wanita. Jadi bagi wanita yang sembahyang Jumaat, sah sembahyang dia dan tak perlu sembahyang Zuhur. Wallahu a'lam. Okey, kesimpulan boleh kita buat pada malam ini adalah yang pertama, hati manusia ni dia boleh berubah bila-bila masa kan. Jadi kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni ditetapkan iman kita dan dimatikan dalam keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Yang kedua, sembahyang Jumaat merupakan sembahyang yang merupakan satu syiar Islam. Di mana kalau orang yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa man taraka salasa juma'in tahawunan min ghairi uzrin taba'allahu ala qalbi. Siapa yang meninggalkan sembahyang Jumaat 3 kali berturut-turut tanpa uzur, maka Allah Taala pun cop dalam hati dia dengan apa dipanggil, tutup hati dia, tak nampak kebenaran. Itu bahayanya orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.